Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, minggu lepas kita dah bawa Abang Don. Macam saya cakap lah, setiap minggu kita akan ada guest untuk diorang berkongsi cerita dengan kita orang kan. Tapi bulan lepas kita ambil artis Malaysia. Untuk minggu ni kita pergi internasional gitu. Kita pergi Southern East. Okay guys, siapakah dia? Steady kejap. Jadi kita akan cerita. Sebab cerita dia guys, kita rasa macam banyak benda yang kita nak throwback sebenarnya. Alright, so korang jangan lupa tekan like, subscribe juga hit bell notification guys. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. So guys, macam Aca cakap tadi, kita ada tetamu daripada Middle East. Kita terbang pergi Qatar, pergi jemput dia datang sini. Tak adalah. Okay guys, kita ada Abang Arab in the house. Ya. Hai, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Bang, selamat datang ke Seram Isnin bang Seram Isnin. Seram Isnin. Uish. Abang ni, kalau boleh saya kata kan, abang ni antara the biggest request dalam channel saya. Dia orang selalu macam, bang, pergi lah try tanya Abang Arab. Try lah tanya Abang Arab. Mungkin dia ada cerita-cerita sebab dia jual bahur. Dia kata, mungkin bahur kan boleh halau benda-benda. Bukan halau abang, dia macam apa? Benda tu tak suka bau tu kan. Macam tu kan, lebih kurang kan. So that's why dia orang kata, mesti Abang Arab ada pengalaman-pengalaman sendiri kan. Tapi itu sebenarnya Abang Arab ada share dengan Acap pasal kawasan perumahan dia. Betul. Kan, kawasan perumahan abang berdekatan, sangat berdekatan sebenarnya dengan perkuburan Kristian. Dan kat situ pun ada tokong dan sebagainya. Mana-mana orang mungkin duduk kawasan tu, mungkin dia orang tahulah abang kan. Tapi tak apa, yang tu saya bagi Abang Arab cerita sendirilah abang Boleh. Alright. So mungkin abang nak perkenalkan diri abang dekat audience yang mungkin baru kenal. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, nama saya Hosni Mubarak dan biasanya orang panggil saya dengan nickname Arab. So kalau dalam TikTok sendiri boleh call me Arab. Itulah nickname saya lah. Cuma panggil saya Arab saja. Arab. So maknanya nama nickname Arab tu datang daripada Luke Daripada Luke. Senang Daripada Luke. Daripada dulu bang pakai? Daripada dulu, daripada sekolah dulu. Lama betul. Panggil Arab. Senang lah. Habis kalau macam adik-adik abang, Arab 2, Arab 3 gitu. Itulah masalah dia. Itu selalu masalah. Dan jadi kadang-kadang keliru bang lah. Betul. Okey. Sebab kalau dulu kawan-kawan datang rumah, Arab ada Arab. So adik pun orang panggil Arab juga. Arab yang mana? Arab yang mana? Okey. Alright. Susah juga kalau dah orang kata lebih kurang sama ni kan. Okay, Abang Arab, kita nak go through terus story pasal perumahan abang. Mungkin abang boleh cerita balik pasal yang abang cerita kat saya. Itu pun abang tak cerita habis. Abang kata nak share kat sini kan. Okay, boleh. Alright, so saya rasa saya leave it to abang lah. Alright, jom, let's go. Okay. Untuk pengetahuan korang semua, memang kawasan perumahan Arab ni memang berdekatan sangat dengan perkuburan Kristian. Sebab betul-betul berhadapan di rumah Arab tu adalah tu perkuburan Kristian yang amat besar. Dan dalam masa yang sama ada tempat pembakaran mayat. Waktu zaman dulu memang ada pembakaran mayat untuk orang India. So alhamdulillah sekarang dah tak ada lagi. Kat kawasan tu juga Kawasan tu juga bersebelahan dia. So memang di pasar tu memang macam-macam gangguan ada sebenarnya. So salah satu yang Abang Arab pernah lalu sendiri. Salah satu yang Arab pernah lalui, selain daripada cerita pasal kubur Kristian ni, di kawasan rumah Arab ni ada satu tokong. Betul tu satu row tu memang ada satu tokong. So waktu tu kita nakal kan, waktu tahun 98 dah silap Arab. Arab masuk tokong tu, Arab pergi embatkan nanas. Sorang-sorang? Sorang-sorang, yes, waktu tu sorang-sorang. Sebab pagi tu dah curi kura-kura. Sebab tu petang tu ambil nanas pula. Okay. So waktu ambil nanas tu lah bawa balik rumah. Jadi memang kan curi nanas tu nak suruh mak saya buat rojak. Dah curi suruh buat rojak pula. Balik rumah. So buat rojak. Okay. So mak tanya kat mana dapat. So dapat kat tokong. So dia marah waktu tu. Dia suruh pulang balik. Tapi Arab tak pulang kan. Arab tak pulang kan. Arab main kat luar rumah dengan main tendang-tendang nanas tu. Sampai dah nanas tu masuk longkang. So selepas tu Arab masuk rumah. Waktu tu waktu asar rasanya. Arab tertidur. Okay, dalam longkang tu dah habis cerita dah cerita dah habis lah. Nanas ni tak return balik lah. Kat tempat dia. So Arab masuk rumah tu pukul 4 lebih pukul 5 macam tu. Asar lah. Sebab waktu asar Arab tertidur. So selepas Arab bangun tidur tu lah bermulanya kisah ni. So waktu Arab baru bangun tidur ni, Arab tak boleh bangun. Arab rasa macam ada someone yang empap Arab. So Arab memang tak boleh bangun. So Arab cuba bangun juga. Dan bila waktu Arab bangun tu, Arab nampak satu, Arab tak tahu apa kena mengena tokong dengan lembaga yang Arab nampak. Tapi ni apa yang Arab nampak. Arab nampak seorang paderi
Seorang paderi yang tinggi, badan dia agak besar. Arab masih ingat lagi look dia, dan muka dia macam lebar-lebar sikit, ada macam tanda-tanda jerawat lubang-lubang dia punya ni. Mata dia jenis bingkai besar punya, rambut sikat tepi. Sampai hari ni Arab ingat lagi. So dia memang pakai memang father punya pemakaian. So dia empap Arab. Time tu Arab belum bangun lagi. Maksud Arab kena empap dalam bilik dalam bilik kat hall rumah. So di waktu tu Arab cuba bangun, Arab tengok, Arab nampak dia tengah empap Arab. So dia macam pijak. So bila Arab bangun je, dia hilang. So bila dia hilang, muncul satu lagi lembaga daripada depan pintu rumah masuk. Ada satu lembaga masuk. Lembaga tu Arab tak nampak dia tak ada mata, tak ada everything semua. Cuma dia nampak lembaga hitam. Memang look dia ada physical tangan macam kita juga, tapi dia punya look dia tu, appearance dia tu sama-sama. Dia macam lembaga hitam dah muncul. Dia datang, dia pimpin tangan Arab. Dia pimpin tangan Arab, dia bawa Arab pergi pintu depan rumah, masuk pintu belakang, tawaf 3 kali. Abang Arab sedar time tu? Sedar tangan macam ni. Time tu rumah ada orang. Tapi tak tahu kenapa yang diorang tak sedar benda tu berlaku. Dan dalam masa yang sama, sebelah rumah Arab tu adalah cousin Arab. Waktu tu hari Ahad. Waktu tu Anugerah juara lagu 98, Arab ingat lagi. Arab ingat lagi. Satu waktu hari Ahad. So sepupu Arab ni dia nak ambil dia punya Allah Rabbi kasut sekolah kan. Biasa kita hari Ahad kan. Yelah. Nak ambil, dah cuci, dah jemur, petang nak kena angkat, betul. So di waktu tu dia nampak tangan Arab macam ni, ibarat macam dipimpin. Arab panggil dia, nangis waktu tu. Nangis, panggil dia, tapi dia hanya nampak Arab saja yang tangan macam ni, ibarat macam nampak ada orang pimpin. Sampai hari ni pun dia masih lagi ingat kisah tu. Allahuakbar. So sampai je yang kali ketiga, sampai dekat tempat yang sama, hall tu, dia campakkan Arab. So waktu Arab tercampak dekat hall tu, Arab bangun, dia hilang. So di waktu tu Arab pergi luar, macam Arab menjerit bagai semua. Macam tak ada, macam pelik, tak ada orang dengar jeritan tu. So after that Arab pergi luar rumah, Arab nampak kereta yang lalu, dia macam kereta tu digantikan dengan batu yang besar berguling. Faham tak? Kereta tu adalah batu. So tak tahu, mungkin mata waktu tu dibukakan. Wallahualam apa yang berlaku waktu tu, tapi Arab nampak yang itulah. Batu berguling. Kereta yang lalu tu adalah batu yang berguling. So waktu tu Arab masuk balik, di waktu Arab masuk rumah kat hall tu balik, barulah family Arab sedar. Yang nampak Arab dah menangis-nangis, dah macam kena rasuk, dah macam so lepas tu barulah berubat bagai semua. Alhamdulillah okey lah. Itu sampai hari naik masih, walaupun dah lama, tapi Arab tetap ingat kisah tu. Yalah, 98 24 tahun dah. 24 tahun 24 tahun dah. Masih tersemat lagi dalam ingatan ni. Yalah tu. Tapi itulah macam Abang Raz ada mention tadi pasal sepupu saudara. Saudara kat sebelah rumah tu. Yalah, kalau katalah kita ni sleepwalking ataupun kita mengigau ke apa, tapi dia nampak Arab dipimpin sesuatu. And time tu menangis-nangis lah. Masih nangis. Time tu memang tak ramai kat rumah, tak ada orang sangat. Dia ada seorang dua orang, mak Arab dengan akak dan adik. Ada orang lah. Ada orang kat rumah, tapi macam benda tu macam berlaku dalam tanpa kesedaran mereka. Dia orang ingat Arab tidur lagi kat depan mungkin. Yes. Berkemungkinan macam tu. Lepas tu masa yang Abang Arab menangis dekat depan tu, lepas dia dah campak ke dalam tu, first yang sampai time tu ingat siapa? Mak ke adik ke? Time tu mak sampai dulu. Mak yang nampak Arab macam Monter-monter kan. Kenapa ni? Padahal dah lama juga dah menjerit-jerit kat rumah ni. Tapi tak ada orang yang mendengar. So selepas pada kisah tu barulah macam diorang dengar apa yang berlaku dalam rumah. Lepas tu barulah diorang time tu dah bawa pergi berubat lah. Habis ustaz kat sana ada cakap apa? Cakap lah, dia kata Arab ni terkena CP saja. Tak kena tempat. Sebab rumah Arab depan berhadapan rumah Arab ada satu Chinese punya family. Anak dia pernah mati. Anak dia mati disebabkan main lidi di kawasan kubur Kristian tu. Mungkin terkena makhluk tu. Dan makhluk tu sepak muka dia sengit. Sengit. Betul. Benda ni berlaku kat jiran Arab, selang satu rumah. So waktu tu pun time tu lah, time tahun tu lah. So lama dia berubat dan tak lama dia meninggal. Maksudnya muka dia bengut. Muka dia punya mulut ni dia macam sengit. Macam bengut macam tu tau. So cakap dia pun macam pelat lah. Macam orang kena stroke. Macam orang kena stroke. So benda bukan main-main lah. Bukan, agak serius jugalah di waktu tu.
Dengan gangguan-gangguan bunyi lagi dekat kawasan tu. Wish. Ini bau CP tu pun dah menggonta-gonta bang kan. Ini yelah, kita bukan nak cakap apalah, but jiran tu kadang budak-budak kita nakal kan, tapi benda-benda orang kata apa, benda-benda halus ni somehow ada orang make fun kan. Betul, macam betul. alah mana Sebab dia. apa yang bila orang dah mengalami benda tu tahu yang benda tu wujud. Bukan main-main, bukan direka kan. Yes. Dahsyat lah. Diorang ada cakap abang tak pulang nenas tu, abang ada letak nenas lain ke? Tak ada? Tak ada, kita pergi family Arab pergi tokong tu, minta maaf lah. Jumpa dia punya, jumpa dengan dia punya yang in charge dia lah kat situ. tu cakap yang anak ni dah bawa rembatkan nenas balik rumah semua. So dia pun dia pun kerja yang buat lagi semua kan. Sebab dia dah perasan dah sebelum ni budak-budak kita kawan-kawan semua dah datang nak curi kura-kura. So dia dah perasan sebenarnya. Tapi hari tu saya lepas juga masuk. Faham. Saya rasa bang kan, dia dah perasan tapi dia masih nak kejar. Dia suruh orang lain kejar. Ada suruh orang lain kejar. Dia tahu orang tu. Dia tahu orang kejar. Okay guys, so itu cerita Abang Arab yang pertama. Okay bang, so basically itu yang abang lalui sendirilah. Orang lain tak perasan, kecuali apa tadi, saudara abang tu lah kan. Yes. Abang punya family memang duduk dekat-dekat ke macam mana? Kalau dalam taman tu ada 4 family. Abang punya family lah. Rumah saya, rumah pakcik, lepas tu one row tu rumah datuk. So memang satu family dalam satu taman. So. Uish, dahsyat. 4 family duduk dekat tempat yang macam tu kan. And macam abang cakap tadi, tahun 98 tu orang pergi aktif dengan pembakaran mayat bangsa India dekat situ kan. And then sekarang dah tak ada lah. Sekarang tak ada dah. Dah kena report lah kot. Yes. Okay. Untuk family abang yang lain, ni saya nak cerita lah. Kot ada kan. Mungkin pakcik ke atuk ke pernah kena sendiri juga. Salah seorang yang terkena adalah atuk saya. Sebab atuk saya ni, rumah dia betul-betul belakang tu, tingkap rumah dia tu betul-betul buka, memang nampak jelas kubur Kristian. Betul-betul bawah tak sampai berapa meter je. So dia pun pernah mengalami benda ni, di mana dia meludah. Dia meludah di kawasan tu dan dia terkena satu sepakan. Kena juga. Kena sepak juga. Bengot mulut dia. Sama juga macam jiran tu lah. Mulut dia memang tak boleh bercakap, dan bukan tak bercakap, boleh bercakap di waktu sebab dah bengot kan. So dia cakap tu pun kita tak faham lah, tak sebab clear dia dah tua. So betul dah kena sepak lagi, dah bengot mulut. So lepas berubat, atuk Arab ada mengambil masa yang lama. So mungkin dia tindakan dia tu lebih kurang hajar pada Arab. So menyebabkan dia lama sikit. Dia kena agak berbulan-bulan juga sebenarnya atuk Arab berubat juga. Lepas tu lama-lama mulut dia dah okey dah. Memang nampak efek macam kena stroke. Tapi badan semua okey lah, just badan semua okey, just muka saja. Tapi ada gangguan lah malam. Kadang-kadang nak tidur tu dia tak boleh tidur. Macam Ngacau-ngacau. Macam Arab juga, waktu Arab kena tu seminggu juga Arab mimpi yang sama. Arab mimpi benda yang sama dalam mimpi Arab. Padri tu ke? Tak, benda lain. Mimpi tu mimpi yang macam kiamat. Mimpi tu mimpi yang sama. Berulang-ulang. Setiap hari berulang-ulang. So tu yang sampai tahap pergi berubat semua. So far alhamdulillah, yang lain rasa macam tak pernah kena lah. Atuk lah yang paling dahsyat sekali lah kan. Dahsyat sekali. Benda tu yalah, mungkin dia usik rohani kita bang benda-benda macam tu kan. Sebab tu bila kita alami benda ni, baru kita tahu yang benda ni memang wujud. Pun salah satu makhluk Allah juga. Kan kita tak boleh nak deny benda tu kan. Orang kata karut is whatever. Dia sebenarnya terpulang pada masing-masing, tapi secara dasar dia mereka memang ada. Dia akan ada. Dalam rukun iman kita pun kena percaya perkara gaib. Betul. Perkara gaib ni memang ada. And dia orang ada sebelum kita ada. Kan itu yang paling penting. Okey bang. Betul. Alright. So untuk cerita yang kedua ni, mungkin dekat kawasan yang sama. Mungkin abang ada lalui lagi zaman kecil, zaman remaja ke macam mana? Ada satu kisah ni yang mana Arab tak nampak, tapi Arab mendengar. Arab tak nampak dia fizikal, tapi Arab mendengar. Di waktu tu, time tu umur dah form 1 dah silap. Form 1, form 2 macam tu. So mak Arab suruh pergi beli roti dekat kedai. Siang. Malam. Waktu tu dalam pukul 8.30. Awal lagi dalam pukul 8.30 macam tu. So Arab pun ambil basikal nak pergi kedai. So Arab keluar je pintu rumah tu. Dalam masa beberapa minit macam tu lah dekat kawasan tu, Arab dengar bunyi mengilai. Seorang wanita sedang mengilai. 8.30 malam. 8.30 awal tu, memang awal. So bunyi dia tu agak nyaring. Bagi Arab bukan seorang manusia lah. Mustahil untuk manusia buat. Mustahil untuk manusia buat senyaring tu. Betul-betul dia punya halus tu menyucuk telinga.
Waktu masuk dia cakap, Arab pun dah meremang waktu tu, tak cakap banyak, roti pun tak beli, terus campak. Waktu tu mak Arab kat dapur dan mak Arab pun mendengar bunyi tu. So dia cepat-cepat panggil Arab, so masuk. So Arab terus masuk rumah, tinggalkan basikal kat luar. Tapi itulah pengalaman yang Arab mendengar. Sebelum ni orang kata pontianak mengilai kan. So waktu tu Arab memang dengar jelas. Memang clear lah. Tak tahu lah, ada yang kata bila kita mendengar kuat, dia dekat dengan kita. So bila kita ada pemikiran tu, kita bila dengar benda tu kuat, ni dekat ni. So itu yang campak basikal masuk rumah tu. Dan itu bau nak keluar rumah. Baru nak keluar rumah. Oh, okey bang. Saya nak satu soalan kan. Okay. Masa abang dengar tu, adakah bunyi dia sama macam dalam filem? Bunyi dalam filem kan sama? Mungkin intonasi dia tu adalah sama. Yang tapi yes, dia punya intonasi sama, tapi dia punya nyaring dia tu tak ada manusia bagi Arab yang boleh buat. Tak tahulah, Arab nak explain pun agak susah nak describe kan. Tapi memang halus. Dia masuk halus tajam kat telinga kita tu. So dan bila dia masuk tu, kita terus dah meremang. Jadi kita boleh rasa kan. Boleh rasa benda tu. Sebab dia ada dia punya vibe dia tu kan. So tu kita rasa terus masuk dalam. Kalau cerita pasal Pontianak ni bang, saya dulu ada pengalaman, tapi saya tak sure yang tu Pontianak ke tidak. Ini serius. Tapi time tu saya rasa saya form 2 macam tu lah, lebih kurang 2000 berapa lah, 2011 kot. Waktu tu balik mengaji. So balik mengaji ni, kita orang macam ni, kampung saya ni, surau ni kubur, lepas tu ke arah depan sikit tu rumah nenek saya lah. And time tu tempat tu pun bukan dah membangun sangat, tapi orang kata apa, masih ada lampu jalan, tapi macam ada tak ada kerajaan time tu punya kerja. Politik tiba. Saya bertiga time tu. Saya, kawan saya dengan adik saya. Kita orang buat basikal lah. And kita orang ni selalu melencong dulu sebelum balik. Itu biasa kan. Balik ngaji, padahal dah balik awal. So waktu tu dalam 9 lebih nak pukul 10 lah. Sebab kita orang kena sampai rumah pukul 10. 9 lebih tu dah ujung-ujung 9 tu kita orang dah on the way. Agak daripada masjid tu lah. Gerak keluar and kita orang pergi singgah. Ada satu kedai makan ni, kedai makan macam kedai roti lah, roti kampung, orang kampung kat situ. Tengah makan-makan ni, adik saya tegur. Dia kata, Long, tadi aku ada dengar tu bunyi, macam mana dia kata, macam bunyi burung, tapi bukan bunyi burung yang biasa. Bunyi burung kan macam kan, tapi ni macam tu. Betul, aku cakap janganlah, orang nak balik ni kan, nak balik lalu kubur ni, buat pasal. Dia kata tapi betul, serius. Betul, cakap tak apa lah, makan je, jangan peduli benda tu kan. So dah makan tu nak balik. Ni cerita nak balik, teringat pula cerita adik tadi kan. Alamak, aduh nak lalu sini. Okey lah, husnuzon lah, nak tak nak kena balik. So balik jalan tu adalah lebih kurang 5 minit dia sebenarnya daripada situ nak ke. Tapi 5 minit tu lama lah rasanya kalau dah jalan depan kubur kan. Masa kita orang lalu tu bang, nak jadikan cerita, rantai adik saya putus. Rantai putus, and rantai dia macam terkeluar daripada dia punya reel tu lah. Berhenti buat dia punya rantai tu. Saya dengar bunyi tu, bunyi yang sama macam mana adik saya cerita. Saya tak tahulah yang dia dengar tu benda yang sama ke tak. Tapi waktu tu memang saya dengar bunyi, mula bunyi burung macam tu. Lepas tu ada satu tu punya macam tu. Saya macam sebab saya tak pernah lah tahu bunyi Pontianak yang betul tu macam mana kan. Tapi macam abang cakap tadi, dia nyaring, dia ada alunan yang sayu. Dia macam sesuatu tau bila kita dengar kan. And time tu saya rasa benda ni macam betul ke Pontianak kan. Kita pun tengok atas, tak ada pun kan. Macam biasa kan dalam filem kita akan nampak like dia bertinggi kan, macam tu kan. Dan tu tak ada pun. Tak ada. Tapi bunyi tu ada. All the way ada. And tanya balik Angah tu, betul ke ni bunyi tadi? Dia kata lebih kurang lah. Time tu kita orang pun sama juga, kita orang tinggalkan basikal tu. Lagi juga. Jangan buat pasal kan. Betul. Takut dia betul-betul muncul ni yang kita tak nak tu. Bunyi pun dah. Kadang-kadang kita rasa takut ni sebab apa? Kita rasa dia tengah memati kita. Betul. Itu yang tak nak tu. Itu yang tak nak tu. Kita rasa macam alamak, atas pokok tu ada. Dekat mana dia ni sekarang ni? Macam abang mungkin abang baru keluar rumah. Betul. Kan? Macam saya nak balik rumah. Panjang cerita tu. Itu nasib baiklah jumpa rumah. Kan ada cerita kan, dia orang kata sampai rumah tak nampak rumah. Ada juga. Itu panjang lagi tu. Mau terkencing-kencing lah nak budak-budak kan waktu tu. So bang, itu orang kata the one only sound yang abang pernah dengar
Sampai hari ni Tapi kalau kadang-kadang kalau Arab duduk rumah malam, masih lagi kadang-kadang ada juga bunyi, tapi tak sekerap dulu. Masih lagi ada. Kadang-kadang Arab memang kalau sebelum tidur, kalau kat rumah memang Arab ada satu meja kat depan rumah tu memang untuk relax lah. So kadang-kadang malam pukul 12 lebih pukul 1 tu dengar juga. Bunyi macam mana biasa? Bunyi dia kadang-kadang bunyi macam bunyi angsa. Sebab tu langsui ni kan bunyi dia bunyi angsa. Kalau malam-malam dengar bunyi angsa tu maknanya adalah bunyi langsui. So kadang-kadang kita dengar bunyi macam itik. Dia ada bunyi-bunyi tu malam-malam pukul 1 pagi. So bila dengar tu, rumah kita rumah Arab pula, separuh Cina, separuh Melayu. So Arab adalah rumah terakhir. Lepas tu start rumah Cina. So Cina kan belanjing. Kan? So bila bunyi tu berbunyi, anjing semua akan menyalak. Menyalak dia tu, anjing ni kalau dia nampak benda-benda macam ni, dia tak menyalak biasa. Dia akan menyalak yang macam serigala. Bila anjing menyalak macam serigala, maknanya dia beware. Maknanya dia ada something kat situ. So bila kita dengar, kita Arab dapat dengar pada hint anjing lah. So bila anjing bunyi macam serigala je, maknanya ada something. Arab pun masuk rumah. Nah, tu dah biasa. Dah lali dah. Ini ilmu yang saya dapat ni. Saya takut pula ni. Kan bunyi-bunyi anjing yang mirip serigala. Ya, dia bunyi dia memanjang bunyi dia tu. Dia tak macam tak kan? Tak. Dia bila macam tu dia nak protect. Bila anjing dia gonggong macam tu, dia cuba nak protect ataupun dia ada nak marah. Yes. semua. Tapi kalau dia bunyi yang halus, yang panjang tu macam serigala, itu maknanya ada something. Yang kita tak nampak. Arab pun cakap bukan atas ni, mungkin dengan orang lama yang cakap dengan Arab kan. So kita pun duduk kawasan tu. So dia orang pun bagilah hint-hint. So kita belajar kat situ. Okay, ni pun tadi dengan bunyi something ni. Tiba-tiba anjing pula menyalak macam ni. So tak ikat banyak, terus masuk rumah. Betul lah tu. Kita nak buat apa lagi kat situ? Nak buat apa lagi, tunggu. Kan? Yalah, betul lah. Kalau macam angsa tu kita dah dengar, mungkin kalau kata anjing tu tak bunyi, kita tahu itu betul angsa. Betul. Ini kalau angsa tu bunyi, tu anjing pun bunyi. Dah pelik. Dia bukan sekadar bunyi angsa biasa, dia agak bunyi yang pelik. Lah. Sesuatu lah kat situ. Sesuatu. Wish, ini bang, kita selalu cerita pasal bila cerita hantu kan, orang asyik macam alah, tak pernah nampak. Tapi sebenarnya bunyi pun kita tak boleh handle. Bunyi tak boleh handle kan? Betul lah. Bunyi pun dah tinggalkan basikal. Macam mana kalau depan-depan dia muncul? Kan. Tapi sebenarnya benda ni pun makhluk Allah, kita pun makhluk Allah. So bila kita berhadapan, sebenarnya ada cara-cara dia untuk kita handle. So kalau macam hari ni, mungkin kalau kita cakap besar bukan, tapi at least kalau kita dah berhadapan, adalah cara-cara kita nak berhadapan dengan dia. Ada langkah-langkah dia. Adalah ayat-ayat yang kita boleh baca sebagai pelindung. Betul. So mungkin dulu memang cabut lah kecil kan. Mungkin kita sekarang yelah, kita dah mungkin makin dewasa, sepatutnya kita makin tahulah. Makin tahu kan, macam mana nak berhadapan. Semua benda ni. Bukan nak tunjuk berani bang kan, betul, tapi kita kena ada protection lah. Kita kena ada cara macam mana kita nak mengatasi masalah tu. Betul. Mesti ada cara dia. Instead of langkah 1000 kan. Mesti ada cara. Dah besar-besar dah muka macam tiba-tiba dengar lain tak bukang kan. Betul. Depan anak bini kan. Lagi okay, awak stay. Lagi dulu. Tak boleh juga kan. Tak boleh juga. Kita kena ambil tahulah ya, ilmu dalaman ni pun penting sebenarnya. Betul. Itulah, korang jangan komen-komen tak pernah nampak. Baru bunyi pun dah huru-hara, lagi mau nampak. So Abang Arab, saya rasa dua cerita yang saya rasa banyak ilmu sebenarnya kita share untuk malam ni kan. Benda seram ni sebenarnya subjektif. Bukan saya nak cakap apa bang. Bila macam okay, mungkin abang lalu, for abang seram. Saya dengar pun saya seram sebab saya pernah lalu. Mungkin orang-orang yang tak pernah lalu, dia orang kata bunyi je pun. Betul. Benda-benda macam tu. So kita tak boleh nak, macam mana saya kata, nak bagi dia orang like betul-betul lalui benda tu. Kalau kau dah betul lalu, baru kau tahu baru percaya kan. So saya rasa untuk story abang, kita boleh ambil pengajaran pasal nenas tu tadi. Yes. And secondly pasal bunyi tu tadi, of course lah kita budak, kita takut. Betul. Kan? Tapi mungkin sekarang kita dah tahu apa nak kena buat. So itulah dia guys, kisah daripada Abang Arab kita. Uish, aku dah takut ni. Alright. So guys, jangan risau kepada siapa-siapa yang mungkin ada duduk dengan sebelah tu rumah tu ada Cina ke apa. Kalau dengar bunyi anjing apa, masuk je. Tak payah nak suruh pindah rumah ke, tak payah. Alright. So Abang Arab, terima kasih sebab sudi hadir ke Seram Isnin untuk edisi kali ni. Alright. So harap jangan serik bang tak mungkin serik. Kalau ada lalu lagi, boleh datang lagi. Kita borak lagi. Santai kan. Santai. Alright. So kita jumpa di video akan datang. So guys, jangan lupa follow TikTok Abang Arab kita. Tadi kita dah mention. Kita jumpa di video akan datang guys. See you and I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.